الحمد لله القائل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan buat diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriltizam di atas jalannya, yaitu agamanya, dan mengelakkan diri dari terpesong dari jalan yang lurus ini. Pada hari ini khatib akan membicarakan khutbah bertajuk membudayakan nasihat menasihati. Muslimin yang berbahagia, Islam merupakan agama yang menggalakkan umatnya saling nasihat menasihati dan memberi teguran antara satu sama lain. Amalan yang mulia ini amat dituntut dalam Islam kerana ia saling mengingatkan agar tidak tersalah memberi panduan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Memberi nasihat bukanlah semestinya mengajar, tetapi ia merupakan ingatan kepada seseorang yang mungkin terlupa. Ia juga bukanlah semestinya membawa maklumat yang baharu, tetapi ia adalah ingatan pada perkara yang mungkin sudah tahu atau biasa didengari tetapi mungkin terlupa atau terlalai. Betapa ramai orang yang bersalah bukan sebab tidak tahu, tetapi disebabkan tidak sedar apabila sudah terbiasa dan mengambil mudah tentang sesuatu perkara. Memberi nasihat dan ingatan merupakan satu keperluan dalam kehidupan. Setiap hari kita pasti akan berjumpa dengan pelbagai nasihat dan ingatan. Seperti di sepanjang jalan raya, kita berjumpa dengan papan tanda awas, zon had laju, statistik kemalangan, dan dalam pembinaan untuk mengingatkan pemandu agar lebih berhati-hati dan lebih cermat. Apa yang menariknya, orang ramai tidak menentang, malahan boleh menerima peringatan dari papan tanda tersebut kerana kita semua tahu nasihat dan peringatan memberikan kebaikan kepada manusia. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, iaitu yang bermaksud berilah peringatan kerana memberi peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan. Namun di sebalik kesempurnaan itu, manusia sering terlalai, terlupa dan tersasar dari maklumat hidup yang sebenar. Ada yang masih lalai untuk menyempurnakan kewajipan salat, mengabaikan tanggungjawab, menunaikan zakat, terlibat dalam riba dan rasuah, terjebak dengan hiburan yang melampau, minum arak, mengadu domba, memfitnah, tidak menghormati orang-orang tua, guru-guru dan lain-lain lagi. Semua perkara ini adalah dilarang dalam Islam, dan nasihat menasihati sesama saudara Islam adalah menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Tidak ada ruginya menerima nasihat, bahkan ia dapat membaiki dan meningkatkan kesempurnaan peribadi kita. Kini terdapat kecenderungan sebilangan masyarakat yang sukar untuk ditegur, malah payah untuk menerima teguran. Sesuatu teguran itu dianggap memalukan, seolah-olah memperbodohkan mereka. Orang yang ditegur itu akan melenting dan menolak nasihat yang disampaikan. Akhirnya budaya memberi nasihat dan tegur-menegur itu semakin hilang. Masing-masing mengambil sikap mendiam diri atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Lebih malang lagi, dalam institusi rumah tangga, seorang suami tidak menasihati isterinya dan juga sebaliknya. Ini merupakan budaya yang tidak sihat dan patut dibendung. Ini mungkin kerana prinsip hidup sendiri-sendiri atau kubur masing-masing, atau berpegang dengan pepatah jangan jaga tepi kain orang,
mereka berasa boleh hidup sendirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Ia juga berpunca dari sikap ego tentang kelebihan diri yang mendapat pendidikan yang tinggi dan mempunyai taraf hidup yang baik, atau merasa hina dengan teguran yang diberikan. Sikap inilah yang menyebabkan mereka sukar untuk ditegur dan diberi nasihat. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sesungguhnya budaya nasihat menasihati, tegur menegur perlu menjadi budaya yang diterima dalam masyarakat. Kita perlu bersyukur sekira ada orang yang memberi nasihat kepada kita dan juga menegur kesalahan kita. Walau bagaimanapun, teguran dan nasihat yang diberikan itu perlu dilakukan secara berhemah dan ikhlas, dengan bahasa yang sesuai, tidak mengaibkan di hadapan umum. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, menegur bukan sampai menghukum. Bagi yang ditegur pula seharusnya bersyukur, berlapang dada, menghargai, berbaik sangka, bukan marah, melenting, memberi alasan, tidak mengaku dan sebagainya. Kita mungkin boleh menerima nasihat secara tidak langsung melalui pengajian dan kuliah yang disampaikan oleh para asatizah yang turut dijadikan panduan dalam kehidupan untuk menjadi hamba Allah yang lembut hatinya. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati dan ambil iktibar terhadap perkara-perkara berikut untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam wajib mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahawa apa jua perbuatan yang baik dan buruk yang dilakukan akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam perlu membudayakan amalan nasihat menasihati dalam kehidupan untuk memberi ingatan dan mengelak dari melakukan kesalahan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memberi dan menerima nasihat yang benar sebagaimana dipandukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah, iaitu dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik lagi bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Al-Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.